berbilang bangsa, hidup harmoni bantu membantu jaga khazanah kita. Oh bandaraya aku Alostar, kebanggaan rakyat jelata. Alostar berjaya merealisasi wawasan. Alostar ceria berkhidmat tanpa sempadan. Kesegaran alam sekitar tetap dipelihara. Bandaraya penuh bertamadun, impian menjadi nyata. Hidup bahagia lengkap semuanya, untuk ibadah dan bekerja. Oh bandaraya aku Alostar, kebanggaan rakyat jelata. Alostar berjaya merealisasi wawasan. Alostar ceria berkhidmat tanpa sempadan. Alostar berjaya merealisasi wawasan. Alostar ceria berkhidmat tanpa sempadan. Alostar berjaya merealisasi wawasan. Alostar ceria berkhidmat tanpa sempadan. Berkhidmat tanpa sempadan. Hadirin sekalian, silakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam muafakat kita. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Noh bin Ahmad, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alostar. Yang berusaha Tuan Haji Hakim Arif bin Mat Nur, Setiausaha Majlis Bandaraya Alostar. Yang berbahagia Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli Majlis Bandaraya Alostar, tuan-tuan dan puan-puan pengarah-pengarah jabatan Majlis Bandaraya Alostar, tuan-tuan dan puan-puan ketua-ketua bahagian Majlis Bandaraya Alostar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Korporat Khas Majlis Bandaraya Alostar. Majlis pada pagi ini diadakan khas bagi meraihkan sempena persaraan yang berbahagia Datuk Haji Mat Noh bin Ahmad, dan sebagai mengenang segala sumbangan dan jasa beliau, khidmat bakti yang telah dicurahkan oleh yang berbahagia Datuk. Yang berbahagia Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Hakim Arif bin Mat Noh untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang diraikan yang berbahagia Datuk Bandar, Datuk Haji Muhammad bin Ahmad, Datuk-datuk, tuan-tuan ahli-ahli majlis,
tuan-tuan dan puan pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, dan seterusnya seluruh warga kerja MBAS. Tak lupa juga kepada saudara pengacara majlis. Pada pagi ini saya ditugaskan untuk memberi kata-kata aluan kepada tuan-tuan dan keluarga datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sempena majlis perpisahan Datuk Haji Mak Noh bin Ahmad, Datuk Bandar yang kita kasihi, yang mana pada hari ini genap 5 tahun beliau berkhidmat di Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Dan juga hari ini juga hari bersejarah bagi saya, kerana pada hari ini juga saya berpulang bercakap kepada warga kerja MBAS buat pertama kali semenjak saya datang ke MBAS lah pada 16 dan sesungguhnya walaupun dalam masa yang singkat saya berada di bawah pucuk pimpinan Datuk Haji Mak Noh, namun saya rasakan beliau mempunyai aura untuk memimpin MBAS dengan begitu cemerlang, dan saya merasa amat bertuah dan amat terharulah pada hari ini, kerana pada hari ini saya terpaksa berpisah dengan abang saya. Walaupun kami duduk satu taman, jarang berjumpa juga, walaupun satu taman jarang berjumpa, tapi bila kerja sekali jumpa hari-hari lah. Namun setiap penjawat awam akan merasailah keadaan ini bila mana telah sampai tempoh kita dipaksa untuk bersara. Jadi bukan kita tak mau saja kita dipaksa untuk bersara, cukup lah. Jadi semua penjawat awam akan merasa keadaan macam yang dirasakan oleh Datuk Haji Mak Noh kita pada pagi ini. Dan saya hari ini fokus untuk atas Datuk Haji Mak Noh, bukan atas saya. Cuma saya hari ini cuma nak bagi sedikit pandangan ataupun luahan hati saya kepada tuan-tuan dan puan sekalian lah. Secara terus teranglah saya berbangga dapat berkhidmat dengan Majlis Bandaraya Al-Ustaz, dan dalam masa beberapa bulan ini saja saya dapat merasakan kehangatan, keakraban, persahabatan antara tuan-tuan sekalian dengan saya. Dan Datuk Bandar juga telah memegang peranan yang penting dalam melonjakkan nama MBAS ke satu mercu yang tinggi. Saya rasa banyak kejayaan yang telah dicapai oleh MBAS di bawah pucuk pimpinan Datuk Bandar kita, dan saya pun sampai kerja saya pun sampai tak ada lah, dia lalat nak tak menghinggap dari bilik saya tu. Kalau saya kerja semua dibawa dia Datuk Bandar. Jadi betapa gigihnya beliau memimpin MBAS ni, dan saya sebagai seorang setiausaha kerja saya tak banyak. Jadi saya berasa amat lega kerana saya mendapat tunjuk ajar dan teladan daripada Datuk Haji Mak Noh. Namun we have to go ahead. Kita kena plan our future, kerana kita tak boleh kita nak sonok dengan past glories. Kita masih ada masa depan yang mana masyarakat sekarang ni is very demanding, dan berkehendakkan MBAS supaya sentiasa bersedia untuk menerima apa-apa teguran ataupun kritikan atas servis-servis yang diberi kepada masyarakat. Dan saya tak banyak nak cakap hari ini, cuma hari ini hari Datuk Bandar, dan saya sekali lagi lah mengucapkan selamat, belum terlambat saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Datuk Haji Mak Noh bagi pihak warga MBAS yang ke-61 pada hari ini, kalau tak silap saya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa setakat itu saja. Kita akan insyaAllah akan jumpa lagi. Kalau Datuk Noh puasa nak singgah ke MBAS, singgahlah, tak ada siapa nak halang. Dengan final note, saya ucapkan terima kasih dan selamat bersara bersama, dan berbahagialah selalu bersama keluarga, dan semoga dirahmati dan diberkati Allah Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia
Tuan Setiausaha di atas ucapan beliau sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis perhimpunan pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya dan segala hormatnya menjemput, mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Mat Noh bin Ahmad, Datuk Bandar Majlis Bandar Ustaz, untuk menyampaikan ucapan serta amanat beliau. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam muafakat Kedah Darul Aman. Dan salam muafakat Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbagai saudara tadi selaku pengacara majlis kita pada pagi ini, yang saya hormati Yang Besar Tuan Haji Hakim Arif bin Manur, Setiausaha Majlis Bandaraya Al-Ustaz, berbagai Puan Husna selaku pengarah Jabatan Khidmat Pusat Majlis Bandaraya Al-Ustaz, berbagai Datuk tuan-tuan puan-puan ahli majlis Bandaraya Al-Ustaz, sebagai para pengarah jabatan di Majlis Bandaraya Al-Ustaz, khususnya tuan-tuan dan puan ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, dan khususnya tuan-tuan dan puan warga kerja Majlis Bandaraya Al-Ustaz yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi saya bersama-sama dengan warga kerja Majlis Bandaraya Al-Ustaz di dalam perhimpunan khas sempena dengan persaraan saya daripada Perkhidmatan Pegawai Tabian Negeri dan juga sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Al-Ustaz yang keempat pada hari ini. Datuk-datuk dan puan yang sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Rustia yang telah pun berusaha untuk mengadakan majlis perpisahan ini, dan juga kepada semua pihak yang telah terlibat untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada warga kerja, tuan-tuan puan yang sekalian kerana sudi untuk hadir di majlis pada pagi ini, yang mana pada pagi tadi masa sebelum ramai tadi saya fikir-fikir adakah orang ramai lagi majlis pada hari ini, kerana selalu ramai majlis perhimpunan kumpulan ni dengar saya berita, saya berucap, membebel macam-macam lah yang telah pun berlaku selama 5 tahun. Jadi sejak saya mengambil alih pucuk pimpinan di Majlis Bandaraya Al-Ustaz ini pada 17 bulan 7 2011, saya telah pun mengubahkan sedikit jadual perhimpunan korporat ini daripada tiap-tiap bulan kepada 2 bulan sekali. Jadi taklah banyak saat saya ada berita. Jadi jumlah masa mendengar saya di sini dapat dikurangkan daripada sebulan sekali kepada 2 bulan, kadang-kadang jadi 3 bulan sekali. Jadi datuk-datuk dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang telah pun saya sampaikan selama ini, selama 5 tahun sama ada di majlis korporat, perhimpunan korporat kita bulanan 2 bulan sekali ini, ataupun di dalam mesyuarat-mesyuarat, ataupun di dalam perjumpaan-perjumpaan yang dibuat, apa yang saya sampaikan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan diri saya pada waktu itu dan juga pada datuk-datuk dan tuan-puan sekalian bahawa matlamat saya adalah untuk menjadikan Majlis Bandaraya Al-Ustaz yang tersedia dengan segala apa yang ada untuk dipertingkatkan di segi perkhidmatannya
dari segi kualitinya, dan dari segi meletakkan nama Majlis Bandaraya Besar seiring dan setanding dengan majlis-majlis bandaraya yang lain. Itu matlamat saya. Walaupun ini bukan kerja yang mudah, kerana di antara banyak-banyak bandaraya yang ada di Malaysia ini, dari segi income-nya, kita adalah yang paling rendah sekali di antara majlis-majlis bandaraya yang lain. Kadang-kadang bila ada perjumpaan, ada mesyuarat, ada persidangan di peringkat majlis-majlis perbandaran juga majlis bandaraya, bila Datuk Bandar ada yang bertanya, Ipoh bertanya, Melaka bertanya, Kuala Terengganu, Terengganu pula bertanya, Ustaz saya jadi terkaku tak boleh tak boleh nak berpandang dengan pendapatan yang kita ada. Tapi Datuk dan Puan, walaupun di bandaraya yang lain mereka dapat bermula dengan pendapatan yang tinggi lebih daripada 100 juta, ada yang sampai 400 juta. Tapi kalau nak dibandingkan dengan apa yang kita bagi dan apa yang kita ada dalam Star ini, dalam suasana dari segi sistem kualitinya, dari segi kebersihan dan pernikahannya, saya yakin dan percaya bahawa Allah Star lebih baik daripada bandaraya-bandaraya yang lain. Itu kadang-kadang saya tak sangat lah bila satu persidangan di KL, bahawa ini dihadiri bersama dengan Tuan Yesu. Jadi saya tak heran sangat dengan pendapatan kita yang lebih kurang semua jemput main-main lebih kurang 70 juta. Saya tak apa-apa nak rasa rendah diri sangat, kerana walaupun dengan pendapatan yang sebegini, kita dapat memastikan Alor Star jadi bandara yang menjadi benchmark kepada banyak aktiviti-aktiviti yang lain di Malaysia. Ini yang saya cuba bawakan. Saya cuba bawakan dalam masa 5 tahun ini. Jadi perjuangan ini ataupun legasi ini belum berakhir. Walaupun saya bersara daripada Datuk Bandar pada hari ini, InsyaAllah Datuk Bandar yang akan datang belum lagi diputuskan siapa, masih mencari-cari untuk diisi Datuk Bandar ini. Jadi 2 malam lepas saya berkesempatan untuk menghadap. Jadi tanya apilah pengganti, tapi dimaklumkan bahawa belum ada keputusan. Hari ini ataupun kemarin saya tak pasti. Tapi malam kemarin saya bersama dengan Tuan Muda Jemaah Pemangku Sultan Kedah, dimaklumkan belum ada lagi. Tak apa. Iaitu semua yang akan datang di sini akan menjadi yang mai akan menjadi Datuk Bandar di sini adalah daripada rakan-rakan saya juga, daripada rakan-rakan Tuan Jakim juga, daripada rakan-rakan Puan Musnah juga. Jadi saya haraplah apa yang tuan-tuan, puan-puan, warga kerja bagi kerjasama pada saya selama 5 tahun ini, jadi saya harap dapat diteruskan kerjasama tersebut. Kalau tidak ada kerjasama, kalau tidak ada kesefahaman di antara Datuk Bandar, Siasat, pengarah-pengarah, ketua-ketua bahagian sosial, tuan-tuan, puan-puan, warga kerja sekalian, maka apa yang kita capai hari ini mustahil kita dapat. Jadi jangan dikira siapa jadi Datuk Bandar. Ini peluang yang diberi kepada saya selama 5 tahun yang paling lama lah saya ingat. Yang paling lama dalam antara 4 Datuk Bandar ini, saya ingat saya yang paling lama lah setakat lah. Disambung dengan sambung setahun ini, kalau tidak 4 tahun saja diberi kesempatan untuk meneruskan saki baki yang belum selesai. Tapi nak selesai ni sampai bila tak selesai. Maka tugasan hidup kita juga lah, selagi kita ada nyawa, selagi roh di kandung badan, selagi itulah tugas dan tanggungjawab kita tak selesai. Orang tua dulu kata bila tidur atas batang pisang 2 batang baru selesai untuk hak-hak di dunia.
dia pun belum selesai lagi hak-hak di akhirat. Begitu juga lah dengan Datuk Bandar. Jadi walaupun Datuk Bandar datang dan pergi, kemudian pergi datang balik, legasi kita, tanggungjawab kita, kerja kita untuk memastikan kita sebagai pemimpin di peringkat perbandaran khususnya di Alor Star ini tak akan selesai. Tapi saya yakin dan percaya bahawa pengganti saya akan dapat meneruskan usaha-usaha ini, dan saya mengaku bahawa apa yang saya buat selama 5 tahun ini bukanlah 100% sempurna dan berjaya. Masih banyak lagi ruang yang ada. Masih banyak lagi ruang yang ada yang Majlis Bandaraya perlu buat untuk memastikan Alor Star ini berada jauh lebih ke hadapan dalam semua bidang. Terutamanya kemarin dulu kita telah ada MOU dengan UUM untuk membawa ataupun untuk mengadakan satu program untuk membawa Bandar Alor Star ke arah Bandaraya Hijau dan untuk memastikan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan bahawa pentadbiran kita akan berjalan mengikut keupayaan kita ataupun untuk mengurangkan kos tanpa melengahkan ataupun mengurangkan perkhidmatan kita. Jadi oleh kerana belum lagi sempurna, memang tak sempurna, saya mengaku mungkin tuan-tuan dan tuan-tuan pun masih nampak ada ruang yang banyak lagi yang boleh kita buat. Tapi insyaAllah saya harap dan saya berdoa bahawa Datuk Bandar yang kelima yang akan mai segi masa ini dapat memahami dan juga dapat meneraju Majlis Bandaraya Alor Star ini untuk ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi saya haraplah perkara-perkara ketua bahagian dapat memberi info yang secukupnya kepada bakal Datuk Bandar yang akan datang, supaya dia juga dapat memberikan buah fikiran, dapat berusaha bekerja untuk memastikan Alor Star ini lebih maju di masa yang akan datang, insyaAllah. Begitu juga macam yang sebutkan tadilah, kita sebagai pegawai kerajaan, penjawat awam ini, masa yang diberikan kepada kita untuk berkhidmat sekarang adalah bila cukup sampai umur kita 60 tahun, masuk 60 tahun saja, masuk tahun yang ke-60, maknanya 59 tahun sebenarnya. Jadi saya jadi 60 sebab ditambah setahun. Jadi sebenarnya kita ini diberi masa, bagi saya diberi masa oleh kerajaan untuk memberi perkhidmatan selama 35 tahun 10 hari. Ini satu jangka masa yang agak panjang, dan kalau kita ada anak waktu kita masuk kerja macam saya, anak saya lah ni umur 33 tahun yang sebelum. Maknanya kalau dulu kita duduk single, baru masuk kerja, saya masuk dulu tahun 15 Julai tahun 1981. Waktu tu saya masih single lagi. Kemudian saya kahwin tahun 82, 83 dapat anak yang sulung. Jadi sekarang tahun 2016, anak saya yang sulung dah 33 tahun. Saya rasa saya bekerja sebagai pegawai tadbir negeri, kisahnya rasa macam sangat saja. Tapi bila saya tengok anak saya, baru saya sedar bahawa saya telah lama berkhidmat. Daripada dia tak ada kepada dia ada. Saya bekerja 2 tahun sebelum dia dilahirkan. Maknanya panjang aja. Dan sebahagian besar daripada perkhidmatan saya adalah yang berkaitan dengan PBT. Yang berkaitan dengan PBT. Di lain saya sikit saja. Boleh saya, kalau saya nak bacakan di sini, saya minta Cik Syiri kemarin
supaya senaraikan tempat-tempat yang saya telah bekerja daripada tahun 81, 15 Julai tahun 81 sebagai kadet pegawai tabir negeri. Kerana saya belajar di Universiti Melaya dulu dengan beasiswa kerajaan negeri Kedah. Jadi saya tak pergi ke mana lah. Mungkin kalau tak dapat beasiswa tu, selepas saya habis puasa terakhir tahun 3 di Universiti Melaya, Arab Malaysia Bank telah panggil saya untuk bekerja dengan Arab Malaysia. Tapi oleh kerana saya kata saya pergi juga interview tu untuk mengambil pengalaman. Jadi saya kata saya tak boleh nak join Arab Malaysia Bank pada waktu itu kerana saya terikat dengan beasiswa negeri Kedah. Waktu tu habis-habis universiti yang kerja aman. Tak macam lah habis universiti 4 tahun, 10 tahun masih lagi tercari-cari kerja. Jadi nasib saya alhamdulillah memihak pada saya lah pada waktu itu. Jadi saya telah setelah saya ditempatkan sebagai pegawai kadet PCS pada 15 Julai 1981, mungkin dalam dewan ni yang tak wanak kepada aku, yang tak dilahirkan kepada lagi. Saya ingat ni Puan Alina, ni apa yang muda-muda ni, saya ingat waktu tu masih tak tahu duduk di dunia mana lagi. Saya dah mula kerja tahun 81. Jadi selama beberapa tahun lah saya berada di pusat pentadbiran negeri di Pejabat SK. Ini yang saya nak tunjuk atas di mana tempat yang saya tak terlibat dengan PBT. Masa tahun 81 sampai tahun 84 tak terlibat dengan PBT. Kemudian bermula tahun 1985 dengan lenangan air mata saya terpaksa berpindah ke Padang Terang. Kenapa saya kata berlinang air mata itu? Sebab di Padang Terang waktu itu telefon pada saya ingat tak sampai 10 line. Telefon di rumah saya, di kuarter saya tu susah nak dapat line. Handphone memanglah tak ada. Jadi apabila saya ditukarkan ke Padang Terang sebagai ADO pada tahun 85 sampai 87, saya bermulalah perkhidmatan saya dengan PBT. Kerana di PBT, kerana sebagai ADO, saya juga ataupun kita juga waktu itu adalah sebagai Siasat Majlis Daerah Padang Terang. Dah bermula 2 tahun di situ sebagai dalam PBT. Kemudian tukar balik ke unit perancang ekonomi selama 4 tahun. Waktu itu tak libat secara langsung dalam PBT. Kemudian ditukarkan lagi ke sebagai penolong pegawai kewangan negeri unit tindakan khas. Yang ni 5 tahun juga, sama seperti saya Datuk Bandar, 5 tahun bertugas di unit tindakan khas selaku ketua unit tersebut. Dan kerja yang saya buat selama 5 tahun di bawah pimpinan Allahyarham Datuk Paduka Haji Ahmad Basri. 5 tahun saya duduk bawah dia di sana. Dan saya nak maklumkan juga bahawa selaku ketua unit tindakan khas tak ada kaitan langsung dengan kerja pengajian saya dan kerja saya sebagai KCS. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang ada, dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Yang Allahyarham Datuk Paduka Haji Ahmad Basri bin Makil, saya berjaya mengemudi unit tindakan khas tersebut selama 5 tahun. Dan saya nak maklumkan di sini bahawa sekiranya di sini tuan-tuan yang saya tukarkan ke unit-unit bahagian-bahagian yang tak berkaitan, itu bukan satu denda ataupun bukan satu penalti yang diberikan pada tuan-tuan. Kalau saya boleh buat sebagai ketua unit tindakan khas, yang bawah saya semua orang-orang daripada JPA, orang-orang daripada Jabatan Hutan, daripada pejabat kewangan negeri, daripada bahagian perumahan Jabat SK dan lain-lain pejabat yang duduk bawah saya. Tapi dengan sikap kerjasama, keterbukaan yang saya bagi, alhamdulillah 5 tahun banyak kejayaan yang telah saya capai dalam masa 5 tahun. Jadi lepas itu saya ditukarkan sebagai pegawai khas yang pertama Siasat Kerajaan Negeri Kedah pada waktu itu, iaitu yang bahagia Datuk Paduka Haji Ismail bin Datuk Haji Syamil. Masih ada lagi.
bekas siap-siap yang kerajaan yang saya menjadi pegawai khas yang pertama. Selama 3 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai khas yang pertama yang juga terpaksa saya teroka TOR-nya. Sama dengan TOR saya teroka sebagai ketua unit tindakan khas. Saya hanya dibangun, saya dibagi nama kertas keping, tugas sebagai ketua unit tindakan khas. Kemudian tahun 2000, tahun 1997 saya juga diberi sehelai kertas, ditugaskan sebagai pegawai khas kepada Yang Berhormat Syed Kerajaan. TOR tak ada, bilik tak ada, anak buah pegawai kaki tangan tak ada seorang diri. Saya rasa cukup waktu tu rasa macam cukup sedih, cukup tertekan dengan keadaan macam tu. Tapi alhamdulillah saya pergi menghadap Yang Amat Datuk Seri Kerajaan waktu itu untuk mendapatkan pandangan, mendapatkan teguran, mendapatkan apa kerja yang saya nak buat. Kalau pegawai khas yang sekarang ini tak apa, tak ada masalah. Saya dah teruka, kemudian mai orang kedua, ketiga dah buat. Jadi siapa yang pergi pegawai khas sekarang ini mudah. Dia dah ada kerja buat, bidang kerja dah, sudah ada. Tapi saya pada waktu 1997 kosong. Bilik pun tak ada, cuba tuan-tuan bayangkan. Pegawai pun tak ada, bilik pun tak ada, kena tumpang di pejabat lain untuk saingan 2 bulan. Barulah saya diberi sebuah bilik yang macam bilik Maisarah dulu lah. Mana Maisarah? Kat bawah tu, besar tu saja. Kerana tak ada ruang dah di pejabat SUK pada waktu tu. Tapi saya tak kisah. Bagi saya, yang penting jawatan mana yang saya bagi, yang diberi pada saya, jawatan yang ada kerja. Jadi walaupun pada awalnya tak ada kerja, tak ada senarai tugas, saya reka, saya cipta, saya bincang, saya tanya dengan senior-senior saya pada waktu itu. Alhamdulillah, selama 3 tahun saya dapat membantu Yang Berhormat Datuk Seri Kerajaan, yang pada waktu itu dia juga seorang diri sebagai Seri Kerajaan di pejabat dia, selain daripada PA seorang dan ahli seorang. Lepas dia habis itu jadi 4 orang. Lepas itu bertambah seorang dua lagi, maka mudahlah perjalanan kerja Yang Berhormat Seri Kerajaan pada waktu itu. Kemudian setelah 3 tahun di situ, saya menghadap Datuk Seri Kerajaan, kata bagilah peluang saya pergi tempat lain pula. Setelah kedudukan penjawatan pegawai khas telah stable, jadi Yang Berhormat Seri Kerajaan yang bagi Datuk Ismail Syabie telah berkenan untuk meletakkan saya ni sebagai Setiausaha Majlis Perbandaran Kota Star. Tahun 2000 bulan 1 bulan 3 tahun 2000. Jadi rasa macam sad saja. Saya sudah 3 tahun di sini pada waktu itu sebagai Setiausaha yang membantu, yang dibentuk waktu itu. Belum lagi Bandaraya, masih lagi dikenali sebagai Majlis Perbandaran Kota Star. Jadi saya tak mau cerita lah selama 3 tahun saya berada di sini. Jadi sebagian besar daripada tuan-tuan dan puan ada di sini lagi. Jadi walaupun dengan masa 3 tahun, tapi saya rasa cukup banyak apa yang saya dapat di sini, termasuk penyakit-penyakit sekali ini. Selain daripada pengalaman yang banyak saya dapat penyakit darah tinggi pun di sinilah. Saya dapat penyakit kencing manis pun di sinilah. Di sini maknanya di sini tempat bermula segala-galanya bagi saya dalam sejarah hidup saya. Ini saya tak yang saya sebutkan di sini untuk nak ingatkan pada tuan-tuan, Cik Tuan Yakin, Cik Puan Husna dan Puan lama lagi. Tadi saya tanya Puan Husna bila nak Cik, dia tahun 40. Tahun 40 tak ada siap tak tahu. Kalau ada apa pasal kena pakai tongkat lah. Nak main minta stiker kereta macam Cik Yakin berkata tapi pasal tak kena telefon lah. Tak lah nak main dah. Tahun 40. Jadi apa yang saya beritahu di sini adalah
bermulanya secara sepenuh masa perkhidmatan saya di PBT di sini. Tapi saya bersyukur, walaupun dengan keadaan yang tertekan, keadaan yang macam-macam lah pada waktu itu, tapi saya sempat memberi sumbangan yang bagi saya besar juga, iaitu di mana waktu itulah bermulanya usaha untuk menaikkan Majlis Perbandaran Puskesmas kepada Majlis Bandaraya Al-Ustaz yang ada pada hari ini. Jadi saya biasa bertolak daripada Al-Ustaz daripada sini bersama dengan Cik Boy, bersama dengan satu dua lagi driver dia Pak Syari Cina, mana Pak Ketua Mat Pipoizen. Kami biasa bertolak 3 pagi daripada Al-Ustaz kerana tak siap proposal yang akan dibentangkan pada JP pada besok pagi. Sampai tak mana atau Pak Syari kata, tuan saya tak boleh bawa kereta api. Waktu tu pukul 6 pagi. Cik Bupari ambil alih sebagai driver pula, Pak Syari main tidur saat belakang dengan saya. Sampai di KL pukul 8.30 pagi, saya kata saya nak tidur saat. Saya lagi nak bentang, tak boleh nak bentang paper perjawatan untuk nak re-org bersesuaian dengan Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Tapi Alhamdulillah dengan usaha gigih pada waktu itu semua pihak yang terlibat, kita berjaya untuk membentangkan re-org perjawatan keseluruhan Majlis Bandaraya pada waktu itu. Begitu juga pembentangan awal kepada pihak KPKT di dalam untuk memohon untuk dinaik taraf perbandaran kepada bandara. Saya juga 2-3 kali membentangkan kertas itu di pihak KPKT, seterusnya dengan pihak KSN yang dibentang oleh Yang Berhormat Siasat Kerajaan pada waktu itu. Saya Datuk Usop ada bersama dengan Majlis Talimat dengan Ketua Siasat Negara pada waktu itu. Jadi selepas itu tak sempat ada keputusan, saya telah pun ditukarkan ke pejabat Tanah Kubang Pasu, juga terlibat dengan PBT sebagai ahli Majlis Daerah Kubang Pasu pada waktu itu. Kemudian selepas itu saya ditukarkan lagi ke Langkawi sebagai Timbalan Pengurusan Lada. Jadi sebab itulah saya katakan kalau kadang-kadang di sini saya tukarkan daripada tingkat 9 pergi ke tingkat 7. Muhammad yang kata tak bersedih nak tinggalkan kawan di tingkat 9. Saya kata saya tinggal nak buat saya di Kubang Pasu, kena naik kereta, kemudian naik bot pula, kemudian naik kereta pula baru sampai pejabat. Kadang-kadang kena ribut, kena ombak, macam-macam cubaan yang saya hadapi. Tapi bagi tuan-tuan, saya anggap bila kita bertukar daripada unit, daripada bahagian kejuruteraan contoh dia ke bahagian pentadbiran, jadi tak ada masalah. Itu pun masih ada juga rayuan main kat saya, jangan tukarlah saya tak sesuai tentang tu, saya tak sesuai tentang ni. Tapi saya kata saya sendiri telah merasai betapa sukarnya untuk menerima jawatan baru. Tapi bila kita pergi, kita rasa kita tercinta dengan tempat baru. Orang tentu ada kata dah, kalau tak kenal tak cinta. Bayangkan saya ditukarkan ke Langkawi, servis yang lain langsung daripada perkhidmatan saya. Seorang pun saya tak kenal di Lada, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. Seorang pun tak kenal. Saya pergi ambil yang tempat yang bagi Datuk SSR Kerajaan sekarang, Datuk Haji Bakardin. Waktu itu tak Datuk. Saya pergi tempat dia, saya kenal dia saja. Saya pun masa majlis pemeriksaan macam ni. Lepas itu saya seorang pun tak kenal, termasuk GM, ketuanya, sebagai waktu itu pengurusan daripada pegawai tanpa persekutuan ataupun PTD. Tapi Alhamdulillah dengan semangat yang saya ada, saya dapat bekerjasama dengan PTD dan juga pegawai-pegawai daripada Lada. Dan apabila saya ditukarkan sebagai DO Bandar Baru yang bagi Datuk Kamarul Zaman waktu itu, mai jumpa SS Datuk saya undang Datuk Paduka saya undang waktu itu supaya jangan tukar saya daripada Lada. Saya kata dia saya jumpa Datuk saya undang. Saya kata Datuk saya nak bela, saya nak jadi DO. Saya pun nak rasa jadi DO juga, ada saya ada jadi nombor 2 timbalan. Tapi timbalan yang diberi kepercayaan penuh
oleh pengurusan pada waktu itu. Saya kata kalau saya ditukarkan untuk nak balik minta jadi DIU, saya takkan balik. Saya akan jumpa SS, saya tak mau balik, saya seronok di Lada. Sebab di Lada adalah satu keadaan yang cukup berbeza dengan pentadbiran di jabatan-jabatan lain bagi saya sebelum itu. Tapi oleh kerana takut kawan-kawan potong, saya balik ke Bandar Baru. Bayangkan tuan-tuan duduk sikit banyak hebat di Langkawi, pejabat di tingkat 7, buka-buka tingkat, nampak laut, nampak pulau, nampak macam-macam. Tiba-tiba bila pergi ke Bandar Baru, macam langit dengan bumi. Suasana ada. Kena bawa kereta sendiri 2 jam daripada Luar Stad sampai Bandar Baru. Sehari pukul 5, 2 jam pula balik Luar Stad. 4 jam duduk atas jalan saja. Tapi alhamdulillah waktu tu umur muda sikit lah, tak macam lah ni tak lebih. Saya pulang pergi Bandar Baru tiap-tiap hari. 2 jam pagi, 2 jam petang. Maghrib pun sampai balik, kadang-kadang kena ayam apa aku jalan patah balik. Kena pergi ikut Penang pula, baru nak balik ke Luar Stad. Bagi esok pukul 7 turun pula daripada Luar Stad pergi Bandar Baru. Tapi dengan semangat yang ada, dengan semangat, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah saya dapat bekerja di sana dekat hampir 2 tahun sebagai DIU dan juga sebagai YDP Bandar Baru. Kemudian saya ditukarkan ke Padang Terap, Kuala Dekat. Jadi saya duduk 2 tahun sebagai DIU Padang Terap dan juga yang di-Ketua Majlis Daerah Padang Terap. Kalau dulu saya akan siap-siap, dia balik jadi YDP di Padang Terap. 2 tahun saja kena tukar pula PC jadi YDP dan juga di OC. Dan baru-baru ni, hari Sabtu lepas, Tuan Guru Haji Saleh yang menjadi idola saya, menjadi pakar rujuk saya masa saya disit telah kembali ke Allah. Kemudian tak lama disit saya telah ditukarkan ke Kulim. Hampir balik kepada Abang. Bayangkan tuan-tuan, balik Kulim pula. Tapi mereka telah diarahkan oleh ketua saya, Setiausaha Kerajaan. Saya sepatah apa saya kata, terima kasih Datuk bagi kepercayaan pada saya. Jadi tak lama di sana 11 bulan, 10 bulan, 8 bulan, 8 bulan. Maka satu memo pula dikeluarkan untuk saya balik ke Bandaraya Al-Astad. Jadi waktu itu saya ada satu majlis di Sedim. Di Sedim pada waktu saya tahu kata saya ditukar balik. Maka satu pada petang itu, pada majlis tersebut saya tak boleh nak kata apa dah. Saya tak boleh nak cakap dan dalam majlis tersebut di Kampung Sedim, dekat dengan Treetop Walk. Kalau siapa-siapa ada sapi di Kulim, hulu sana. Di satu kampung yang pernah yang pemuda Tuanku Sultan kita pernah dibawa lari oleh almarhum Sultan Malaysia pada waktu itu masa perang dengan Siam. Pergi duduk di sebuah rumah di Sedim, di Kampung Lindungan Bulan. Rumah pun tu ada tenda lagi. Saya ada majlis di situ pada itu. Bila saya dapat tahu saya ditukar balik ke Al-Astad, saya tak boleh nak kata apa, tak boleh nak ucap disebabkan bukan seronok. Kerana saya dah biasa 3 tahun duduk di sini sebagai setiausaha 2003, 2002. 2 penyakit besar yang saya dapat. Saya takut bila saya balik jadi jantung ledak, bertambah lagi 2 atau 3 penyakit. Tapi alhamdulillah bila saya balik pada 17 Julai 2011, saya tengok tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama dengan saya tahun 2000 sampai 2002 masih ada. Jadi apabila saya tengok muka tuan-tuan masih ada, jadi semangat saya main balik waktu itu hari pertama yang saya lapor diri pada 17 hari bulan. Jadi yang baru-baru sama-sama tak ada, yang tentu sebelum ada si Saiful, itu Elina, Asman, bahawa bila bos suruh jangan bertanya, itu prinsip saya. Kemudian main pula lepas satu scene, Datuk saya rajak tadi besar, lega sikit waktu tu. Dan saya ajak kawan lama, boleh duduk naik kaca sekali, duduk belakang sikit, dia kita duduk sebelah besar. Dia sebagai dia anggap kita sebagai rakan. Kemudian dia jatuh sakit, mai pula kawan lama saya juga Datuk Den, yang bawa Datuk Sim ada kali.
Jadi kita lagi tak ada masalah, kawan lama dong main golf sama-sama susah. Kemudian main pula lepas itu dia kalah. Bila raya bukan dia kalah, kajian kalah. Masuk masyarakat saya sudah semua kalah waktu itu. Jadi saya telah pun bertugas pula di bawah pimpinan Allahyarham Ustaz Azizan Abdul Razak Mufti Besar. Pun saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Waktu itulah di majlis orang saya ni sakit 4 kali tukar parti di bawah. Saat masuk Ustaz kata saya ni UMNO, saat saya ni PAI, saat saya ni PKR, saya DAP macam-macam waktu tu. Saya tahu memangnya aku. Waktu tu cabaran yang saya hadapi waktu PAS pemerintah adalah saya dituduh. Kadang-kadang mereka kata untuk bandar Tok Noh ni orang kuat BN. Kemudian kadang-kadang pula BN kata Tok Noh ni kuat PAI. Kadang-kadang orang PKR kata orang PAI kata apa Tok Noh ni orang PKR. Jadi saya pun terpening juga alami itu waktu tu. Tapi saya terima itu sebagai cabaran. Tapi masih baiknya. Yang baik kita kena kata baik. Allahyarham Ustaz Aizam Razak bin Besar. Dia kata kat saya panggil dia pergi. Waktu tu saya jadi ibu Adam Tahap. Mula tu dia pada bangun dan tukar dengan Adam Tahap. Dia kata Cino, dia cakap aku saya hang buat kerja hang sebagai wakil rakyat kata hang begitu. Bosnya dia kata kat saya. Jadi wakil-wakil rakyat dia pun tak wali nak kacau jiwa lah waktu tu. Jadi kita bebas sikit. Jadi saya takut dah. Dah ada takut juga macam mana nak buat kerja dengan PAS, pengajian PAS yang ada dalam tu PKR, yang ada dalam tu DAP, yang selama ini tak dimimpi oleh saya dan juga tak dimimpi oleh rakan-rakan kita. Tapi apa yang saya katakan tadi, saya bekerja, saya konsep yang saya pegang, falsafah yang saya pegang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah, saya dapat bekerja dengan baik di Padang Tera, di bawah ahli-ahli majlis daripada PAS dan juga PKR. Kemudian saya tukar ke SIN, juga ahli-ahli majlis daripada PAS dan juga PKR. Kemudian saya balik ke sini di Al-Star ni. Ada tambah lagi satu waktu tu DAP. Bagi saya DAP waktu tu ni saya tak nak bayangkan. Sebab saya pun bertindak ketika dia faham kita kalau saya daripada pemuda, saya tak dapat bayang macam mana saya nak bekerja di bawah ahli majlis DAP. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi hidayah pada saya macam mana saya nak mengendali mesyuarat majlis, terutama yang bes penuh yang ada waktu itu wakil daripada DAP. Tapi dengan hidayah, dengan taufik hidayah Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah saya tak ada masalah dengan apa-apa. Wabi ini yang ada sikit. Wabi yang Ustaz Kota Tangguh Hok dan Bukok. Tangguh Hok sikit masalah waktu tu dia orang muda, agresif. Tapi waktu tu dia berkelahi dengan Pengurusi Negeri tak silap ya. Dia dilucutkan jawatan ahli majlis, diganti dengan orang lain pula yang tak ada masalah. Sampailah kepada pilihan raya, saya tak ada masalah. Walaupun dia kata waktu saya belum main tu saya dengar kata Kapten, kata apa? Kapten Abu Bakar, dia kata cukup garang, selalu bertegang orang dengan Datuk Bandar yang sebelum ni. Saya kata mampu ya, macam mana nak saya nak handle ni. Tapi itulah macam saya kata tadi lah, tuan-tuan boleh nilai, tuan-tuan boleh buat perbandingan Kapten masa Datuk Khazali jadi Besar dan jadi Datuk Bandar dengan Kapten yang sama bawah saya, jauh berbeza. Yang saya dengar lah, ini tidak lain tidak bukan saya anggap ahli-ahli majlis adalah rakan-rakan saya, bukan musuh-musuh saya. Kemudian Allah Ta'ala bagi PAS kalah pula. Jadi rakan-rakan yang ada di depan ni,
telah mai balik ke Dewan Persidangan kita. Jadi alhamdulillah juga saya tak ada masalah. Sampailah saya tak ada masalah dengan ahli-ahli majlis. Macam saya tadi, saya anggap ahli-ahli majlis ada rakan-rakan saya, sama-sama bekerja. Walaupun ahli-ahli majlis bukan kaki tangan pegawai majlis, tapi saya anggap ahli majlis adalah sebahagian daripada majlis Bandaraya. Sebab itu saya tak ada masalah. Dan saya ingat ahli-ahli majlis pun tak ada masalah dengan saya. Saya harap itu. Saya tak ada masalah dan saya anggap ahli-ahli majlis pun tak ada masalah. Jadi kalau kita berpegang pada falsafah di mana bumi dipijaki setengah di dunia, siapa jadi menteri besar, siapa jadi siasat kerajaan, siapa jadi ahli majlis, kita akan aman damai bekerja. Satu saja yang saya ingatkan tuan-tuan, jangan lawan aku. Sebab kita pegawai. Kadang-kadang kita rasa apa yang kerajaan suruh buat itu tak sesuai dengan kita, tak sesuai dengan jiwa kita, dengan prinsip kita, dengan perjuangan kita. Saya harap tuan-tuan puan-puan jangan telan dulu. Telan dulu. Macam saya telan lah banyak daripada kita nak tak boleh. Sebab ini adalah kita bekerja di bawah kerajaan. Kerajaan suruh apa kita buat. 2-3 benda dia duduk sini saya tak berhati. Memang saya tak berhati. Bukan tak berhati secara peribadi, tapi sebagai datuk bandar saya tak berhati. Tapi oleh kerana saya pegawai kerajaan, saya duduk di bawah kerajaan, saya terima, saya akut dan saya laksana apa yang kerajaan suruh buat. Itu prinsip kena pegang kita pegawai kerajaan. Kalau kita ada lawan apa kita ingat kita besar, kita datuk bangsa, kita datuk bandar, kita DO, kita apa saja, kita nak buat apa yang kita suka, lebih baik kita tak jawatan pergi masuk politik. Senang. Tu je kan? Masuk politik, lawan ketua bahagian, lawan timbalan, lawan naib, lawan apa saja. Tak ada masalah, tak ada siapa nak marah. Saya pun biasa lawannya, tapi biasa kalah dan biasa menang dalam politik. Biasa. Tapi sebagai pegawai kerajaan, apa yang kerajaan suruh buat, kena. Walaupun secara pribadi ataupun secara tak pribadi kita tak suka, kita kena. Dan kita pastikan apa yang kerajaan suruh buat itu berjaya. Jangan kita buat macam melepaskan batu di tangan. Sebab kita tak suka, kita buat buat bila. Lagi kerajaan buat kerja ke, atau pakai ke, tukar pergi tempat play ke, apa buat bila. Itu adalah prinsip yang bagi saya adalah prinsip yang tak sepatutnya kita ada, kita amal. Jadi macam saya kata tadi, saya bekerja dengan menteri besar yang daripada Kerajaan Barisan Nasional dan juga daripada menteri besar daripada PAS. Saya boleh bekerja, tak ada masalah. Karena saya bukan bekerja dengan parti, saya bekerja dengan kerajaan. Ini kita tuan kena beza antara parti dengan kerajaan. Kalau arahan parti saya ikut. Kalau wakil rakyat main atau yang kedua atau boleh, kalau DAP main dia kata dia bukan selaku fungsi DAP main jumpa atau padang, minta maaf saya tak mau jumpa. Tapi dia main sebagai YB Kota Daroman ke, YB Kumbang Hutan ke, YB Dega ke, sebagai YB saya tanya. Tadi saya tembak untuk main ke pejabat saya berbincang dan beritahu apa masalah. Tapi kalau dia main sebagai ketua PAN ke, sebagai timbalan ketua PAN kawasan ke, dia apa pengurusi DAP ke, apa P pun, saya kata minta maaf saya tak boleh terima. Sebab kita saya sebagai pegawai. Tapi pula kalau dia main sebagai rakyat, saya terima balik. Itu yang prinsip yang saya pegang. Mudah. Kalau dia main sebagai penduduk, sebagai warga Bandaraya besar, dia nak main sampai apa-apa, saya terima. Jangan atas nama parti. Dia main pakai baju yang ada lambang roket, ada lambang bulan ke, lambang apa-apa, saya tak mau tengok. Tapi kalau dia main tanpa ada lambang, tanpa ada apa, sebagai rakyat nak menyampaikan hasrat dia, masalah dia, insya-Allah saya tengok. Tak ada masalah. Datuk Menteri tak ada masalah. Itu prinsip yang saya pegang. Itulah yang mungkin inilah satu ilham yang telah pun diberi pada saya oleh Allah Ta'ala.
untuk berkhidmat dengan siapa saja yang menjadi pemimpin di peringkat negeri. Jadi alhamdulillah dengan semangat itulah maka saya rasa saya pencen, saya berhenti bukan pencen dah. Berkhidmat, saya berakhir khidmat untuk bandar ni saya cukup puas hati dah. Cukup puas hati dah. Walaupun masih ada lagi seperti yang saya sebutkan tadi ruang untuk dibuat penambahbaikan. Saya haraplah anak saya sayang juga pada hari saya selalunya bila tukaran ni dia ada pengganti immediate. Tapi hari ini tak ada pengganti, tidak saya boleh luahkan dah apa yang kepada pengganti saya. Tapi oleh kerana tak ada hari ini, tak ada pengganti lagi yang saya sebutkan tadi, maka saya haraplah tolong sampaikanlah pada bakal Datuk Bandar yang lain ini supaya sama-sama bekerja dengan tuan-tuan perempuan dengan baik, sama-sama membawa dan menjaga Majlis Bandaraya Besar ini seperti yang saya jagalah. Dan saya harap Datuk Bandar yang baru ni dengan dapat buat lebih baik lagi daripada saya. Itu harapan saya. Lebih baik untuk Bandaraya. Itu harapan saya pada Datuk Bandar baru. Jadi kalau sekiranya ada tanda-tanda kata nak kuih turun ke apa-apa, pengarah-pengarah khususnya pengarah-pengarah jabatan pergi jumpa dia. Pergi jumpa kata tolong bukti. Karena ini prinsip saya kerja ni tak ada paksa, tak ada. Selalu saya berbincang, selalu saya panggil mesyuarat, kemudian baru kita buat. Jadi saya harap kalau kiranya terdapat nampaklah tuan-tuan lama di sini, tuan-tuan lama, orang lama di sini. Jadi bolehlah beritahu ke Datuk Bandar bahawa mungkin apa-apa dia buat tu nampak ke arah yang agak konstan ke belakang sikit, ataupun apa yang tak apa menunjukkan ke arah kebaikan. Jadi sangat tuan perempuan kena tekan. Jadi sangat untuk benar ramai pun saya tak mau campur dah apa ni. Saya tak mau campur, tak mau nak tegur, itu dah di luar dah. Di luar, mungkin tuan-tuan yang masih ini dapat membantu dia, membetulkan dia dan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi saya sayang, kerana keadaan yang ada sekarang ini, walaupun kita susah, walaupun kita tak semewah bandaraya lain seperti sebutkan tadi, tapi kita berpuas hati dengan keupayaan kita yang ada. Jadi dah panjang saya cakap di sini hampir sejam lebih. Jadi sekali lagi saya nak mengambil kesempatan di sinilah untuk sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk-Datuk di Majlis, daripada pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua ini, teman-teman puan-puan yang mana telah memberi kerjasama yang saya sebutkan tadi. Dan juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya apa yang saya buat selama ini agak mendukacitakan tuan-tuan perempuan, ataupun agak terasa hati, ataupun agak terasa apa-apa yang tak selesa. Saya minta ampun dan maaf. Dan apa yang saya buat itu tidak lain bukan untuk saya, bukan untuk Mak Noh bin Ahmad, tapi untuk Datuk Bandar dan untuk Bandaraya Besar. Itu yang saya buat. Dan juga di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk memaafkan semua apa-apa yang mungkin tuan-tuan lakukan yang kecil hati saya, yang tak seronok pada saya, ataupun yang pelik-pelik pada saya, yang sama ada saya tahu ataupun saya tak tahu. Saya maafkan. Orang politik kata kosong-kosong. Jadi orang politik kan kalau cakap dia, orang politik salah kosong-kosong. Jadi politik kata kosong-kosong ni ambillah, tak ada musuh, tak ada apa lah. Jadi saya pun anggap kata saya dengan suci hati memaafkan semua kesalahan siapa-siapa saja. Warga kerja Majlis Bandaraya Besar yang ada 8 orang lebih ni, sekiranya tak ada apa-apa yang tuan buat pada saya, yang sama ada saya sedar atau saya tak sedar, saya sudi dan saya telah memaafkannya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini kepada
kepada tuan-tuan dan puan, dan walaupun saya tidak lagi menjadi Datuk Bandar mulai pada mungkin 12 malam lagi. Pukul 12 Mei saya bukan Datuk Bandar lagi. Jadi saya pergi tadi, saya masukkan dalam WhatsApp group anak-anak saya yang ada di KL pada this is the last day for my dad, and the next day saya sebagai mantan Datuk Bandar, seperti juga 3 Datuk Bandar yang lain. Dan saya harap dengan apa yang saya tinggalkan ini dapat memberi satu semangat lah, saya harap, dan insyaAllah kita sama-sama berusaha untuk memastikan bahawa daerah saya ini berada dalam keadaan yang lebih baik, lebih selesa, lebih aman, lebih damai, dan lebih bermufakat seperti slogan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Bashar, Menteri Besar kita yang baru. Jadi dengan harapan itu saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pada Penjaga Mesu Puan Musnah yang masih ada banyak masa lagi untuk berkhidmat di sini. Dan itulah harapan saya, dan saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar di atas amanat dan cukup panjang lebar yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ucapan dan amanat ini dari Yang Berbahagia Datuk akan menjadi inspirasi buat kita semua, insya-Allah. Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Perhimpunan Korporat Khas pada pagi ini akan diteruskan dengan acara memotong kek sempena ulang tahun kelahiran Yang Berbahagia Datuk. Bagi memberkati dan mendoakan kesejahteraan Yang Berbahagia Datuk, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Basir bin Ibrahim untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Nyanyi lah, nyanyi pula. Dipersilakan yang berusaha, tuan seusaha untuk menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Datuk untuk memotong kek ulang tahun kelahiran serta diikuti ahli majlis dan pengarah jabatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت المجيب المستعان. Pada hari yang syahdu ini, kami merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah, serta bermunajat memohon rahmat, tauhid dan inayah-Mu. Jadikanlah perhimpunan kami sepanjang majlis perhimpunan Qahrat Fasih ini mendapat keberkatan dan keredaan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul di sini ya Allah untuk merakamkan penghargaan dan pengiktirafan kepada yang berbahagia, kepada yang berbahagia hamba-Mu yang sangat tabah, yang berbahagia Ayahanda dan Tuan Haji Manoh bin Haji Ahmad. Menjelang detik persaraan, setelah mengabur jasa kepada negara dan masyarakat, khususnya terhadap pentadbiran kerajaan negeri Kedah Darul Aman, Allahumma antal ghafurur rahim. Engkau terimalah segala sumbangan bakti yang telah ditaburkan oleh beliau sepanjang tempoh perkhidmatan yang telah diharungi sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah nilai-nilai keikhlasan, komitmen dan kesungguhan dalam mencurah bakti tersebut sebagai kenangan manis untuk kami, serta menjadi pembangkit kepada perjuangan untuk meneruskan kesinambungan, mengukir jasa, melonjak ke persada kecemerlangan. Iringkanlah detik-detik dan persaraan beliau dengan semangat yang tidak akan luntur untuk terus menabur bakti kepada agama, bangsa, masyarakat dan negara. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada segala keburukan, hasad dengki dan iri hati, serta lembutkan dan satukanlah jiwa-jiwa hamba-Mu ini agar wujud kesepakatan dan kesepahaman antara kami bagi menunaikan tugas yang diamanahkan dengan lebih berkesan meneruskan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas daripada majlis ini sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang bala bencana dan kemaksiatan. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa para alim ulama, mukminin dan mukminat sekaliannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي إليها فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله يا رحمن يا رحيم بسوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا الله، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله، وتب علينا يا الله، وتب علينا يا مولانا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Basit di atas bacaan doa sebentar tadi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk dan semua ahli majlis yang sempena pemotongan kek sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Setiausaha untuk menyampaikan cenderamata persaraan sebagai penghargaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk sebagai Datuk Bandar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Setiausaha yang telah menyampaikan cenderamata kenangan kepada Yang Berbahagia Datuk. Setinggi penghargaan terima kasih juga kita kepada Yang Berbahagia Datuk di atas segala khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada Majlis Bandar Darussalam. Sebelum berakhirnya Majlis Perhimpunan Koperat Khas pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput semua pegawai-pegawai Majlis Bandar Darussalam bersama-sama ahli-ahli majlis untuk sesi bergambar bersama Yang Berbahagia Datuk. Semua sekali kita dijemput di kata pentas untuk bergambar kepada bersama Yang Berbahagia Datuk. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan